Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 21LP 026 Nur Akillah binti Haji Abdul Halim, iaitu pelajar daripada Dipuli Umum. InsyaAllah akan menyampaikan resensi buku yang bertajuk How to Win Friends and Influence People, Chapter 3, Part 9, What Everybody Wants. Dengan mendapatkan apa yang kita mahu dalam pekerjaan mahupun kehidupan bukanlah sesuatu yang mudah. Begitu juga dengan jika kita mengalami perselisihan kefahaman dengan seseorang, maka luangkanlah masa untuk membayangkan diri kita jika kita berada di kedudukan mereka. Jika kita adalah orang itu, apakah jenis tekanan yang akan kita hadapi? Apakah pula matlamat dan keutamaan kita? Dan apakah jenis hubungan yang kita ada dengan orang lain yang terlibat? Bagaimana pula jika terdapat frasa ajaib yang akan menghentikan pertengkaran, mewujudkan interaksi positif dan membuat orang lain mendengar kita dengan penuh perhatian? Pasti ada. Kita boleh saja berkata, "Saya tidak menyalahkan awak sama sekali. Kerana jika saya jadi awak, sudah pasti saya akan merasakan perkara yang sama." Perkara yang hebat tentang frasa ini ialah kita boleh mengatakannya dan 100% ikhlas. Kerana jika kita adalah orang lain berhadapan dengan situasi, masalah, keperluan, keinginan dan lain-lain, kita memang akan melihat perkara sepertinya. Jika seseorang berasa negatif terhadap kita, apabila kita mula meminta maaf dan bersimpati dengan pandangan mereka, mereka pun mula meminta maaf dan bersimpati dengan pandangan kita. Demikian, setiap orang mahu merasa dirinya difahami dan mempunyai masalah dan pendapat mereka itu diiktiraf. Jadi, dengan frasa itu, gunakanlah ia untuk mengubah permusuhan menjadi mesra. Seterusnya, kita beralih kepada kelebihan bab ini. Di antara kelebihannya adalah yang pertama, dengan meminta maaf kepada orang lain dapat memberikan impak positif, iaitu kepuasan kepada diri sendiri kerana dapat mengendalikan kemarahan. Dan yang kedua, dengan bersimpati terhadap keinginan orang lain tanpa rasa dendam dapat menyenangkan, bukan perdebatan. Manakala dari segi kelemahan pula di antaranya adalah yang pertama, tidak semua orang memiliki sifat berani dalam mengucapkan kata maaf kerana mereka lebih kepada sikap pendendam. Yang kedua, tidak semua orang memiliki perasaan simpati. Kenapa? Kerana mereka lebih mengutamakan dirinya sendiri dalam apa jua keadaan. Sekarang, kita beralih kepada intisari bab ini. Dengan melakukan satu perbuatan yang baik pada satu masa bukanlah sesuatu yang memberi manfaat kepada penerima kebaikan sahaja. Akan tetapi, orang yang berbuat baik juga dapat memperolehi sesuatu yang positif. Sebagai contoh, seperti mana yang dilakukan oleh Dale Carnegie dalam perbualannya di telefon bersama dengan Puan Alcott untuk berterima kasih di atas pengirimannya. Pada masa yang sama, Puan Alcott juga meminta maaf di atas perselisihan kefahaman mengenai surat yang ditulisnya. Dia juga menerima segala kritikan yang diberikan oleh Dale Carnegie.
Jelas di sini bahawa meminta maaf dapat memberikan kepuasan dari sebuah hinaan. Jika dengan meminta maaf dapat mengharmonikan keadaan, maka berbuatlah demikian. Sebagai kesimpulan daripada bab ini adalah, apabila kita bersimpati dengan idea dan keinginan orang lain, walaupun kita tidak dapat membaca fikiran tepat seseorang, boleh menghindari kita dari melakukan perselisihan yang mana ia boleh membawa kepada perdebatan. Sekian daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat kepada kita ni semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.